Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid Nur Saadah, yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, serta barisan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini dapat kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat kita sampai ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini bermacam-macam kesibukannya, bermacam-macam keadaannya, bermacam-macam urusannya, tetapi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih pilih kita. Allah masih sebut nama kita untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan asbab Allah muliakan kita pada hari ini dengan menjadikan kita ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Allah juga menjemput kita untuk mendapatkan kedudukan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal baik yang kita lakukan pada hari ini, Allah letakkan kita di tempat-tempat bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dan juga solehah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, suka saya kata anda ni tengok orangnya ramai, yang budak-budak pun ada kat sini. Kalau kat tempat lain budak-budaknya ada tapi dekat luar, kat sini budak-budaknya ada tapi duduk dalam. Ini bagus. Tak tahulah apa dia punya dia punya ancamannya ni, tak tahulah. Mungkin kalau duduk kena rotan dengannya, tak tahu. Kat tempat lain memang tak ada. Situlah tertinggi atas motor. Budak-budaknya bagus pula. Anak siapa ni? Dia tanya tu. Kalau yang baik ni anak siapa ni? Bapaknya mana? Maknya mana? Tanya gitu. Ini yang tak baik tanya. Ni bapaknya siapa ni? Bapaknya nyorok. Nyorok bapaknya. Sebab apa? Malu ayahnya. Yang baik ni kita tanya. Mana satu bapaknya?
Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita hari ini dengan pelbagai nikmat yang Allah bagi. Ya, kawan-kawan kita hari ini ada yang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang ditimpa oleh bala oleh Allah Taala. Tapi kita hari ini selesa. Ya, kawan-kawan kita dekat Kulai, di kampung Bukit Batu hari ini banjir. Ya, terpaksa pindah duduk dekat masjid. Hari ini kita memang datang masjid. Kalau jarang datang masjid, cari bilik air tak jumpa. Mana bilik air ni? Dah kumpul ramai-ramai, mana pusing-pusing cari bilik air. Rupa-rupanya bilik air belah sana. Sebab apa? Jarang datang masjid. Tapi kalau kita dah selalu datang masjid, tak payah ada signboard, tandas. Betul? Dah tahu kat situ bilik airnya. Kawan-kawan kita yang dekat mana? Dekat Muni Jaya sana. Hari ni dekat Sungai Siam pun dah banjir juga. Taib Andak hari ni banjir? Tak banjir juga. Belum lagi. Kalau masjid ni banjir lah. Memang hanyut orang Taib Andak. Masjid tertinggi atas bukit ni banjir juga. Tak tahulah nak cakap. Jadi gitulah. Setiap orang ada balak dan juga ujiannya. Kita duduk kat dunia ni ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyun nasi asyaddul bala?" Wahai Rasulullah, Abu Hurairah tanya, di dalam banyak-banyak manusia ni yang ada dekat atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, siapakah yang paling hebat ujiannya? Siapa yang Allah uji yang paling hebat tu? Adakah ketua kampungnya? Bukan. Adakah imamnya? Tidak. Adakah jawatan kuasa masjidnya? Belum lagi. Siapa yang Allah uji yang paling hebat ni? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ni kita rasa kita dah banyak ujian dah. Kadang-kadang kita hilang semangat, kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita lemah kita dengan ujian daripada Allah, ujian daripada sesama manusia, ujian sesama kawan-kawan, ujian dengan keluarga, ujian dengan apa? Dengan kehendak kita, ujian dengan macam-macam, sakitnya, dengan sempitnya rezekinya, macam-macam ujian yang datang kepada kita. Kadang-kadang kita hilang sabar, kadang-kadang kita macam-macam jadinya. Jadi ujian yang kita terima ini belum sampai lagi tahap yang macam mana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling hebat ni? Yang diuji ni nak cerita siapa yang paling hebat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang paling hebat ditimpakan ujian, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah siapa? Anbiya, daripada golongan nabi-nabi. Nabi-nabi ni kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, antara yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hebat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apatah lagi kita, orang biasa, hamba Allah, lagi patut diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya lagi Abu Hurairah, kemudian siapa lagi? Kemudian siapa lagi yang hebat lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Selain nabi-nabi, siapa lagi? Kemudian Nabi kata apa dia? Summas solihun. Kemudian adalah orang-orang yang soleh. Nah, jadi orang baik ini bukan mudah. Ujiannya banyak. Hari ni kita rasa aku nak jadi orang yang jaga semayang. Makin kuat ujiannya, makin ramai ajak ngeteh, makin ramai ajak apa? Makan apa? Roti canai. Makin ramai ajak itu mancing, aja ramai ajak ini. Makin nak semayang makin ramai. Kalau tak nak semayang tak ada pula ngajak. Betul tak? Hari ni kita niat nak puasa lah, Imam Zahid tak ada. Kalau kita niat puasa Pak Tam ajak makan roti canai lah, itulah inilah, ada aja. Cuba kita kata niat nak puasa tu, agak ada tak nak ajak? Daripada pagi sampai ke petang menunggu tak ada pula yang ngajak aku. Jadi itu dia. Ini ujian yang memang yang Allah bagikan. Yang kedua siapa dia? Orang-orang yang soleh. Orang yang soleh nak beramal buat kepada amal baik, maka diuji oleh Allah SWT. Ujian yang hebat. Kemudian ditanya lagi, kemudian siapa lagi yang hebat lagi dia akan diuji oleh Allah SWT? Maka Nabi kata apa dia? Summal amsal. Orang yang menyerupai.
golongan ini, dua golongan tadi. Orang soleh, para nabi, ikut sunnah nabi, ikut orang soleh, susah. Kita nak ikut sunnah nabi susah tak? Contoh je lah Tok, tiba-tiba terniat nak kahwin satu lagi. Allahu Akbar, contoh aja, nak terkahwin lagi. Kenapa? Ini sunnah nabi katanya. Senang ke susah Tok? Susah tu. Dia kata langkah mayat saya dulu, bukan mudah. Sunnah tu agaknya. Jadi Nabi kata ini dia ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan-golongan manusia. Kemudian disebutkan oleh Sayyidina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ma yusibul mu'min al-musibatun hatta syaukatan fama fawqaha illa hatta Allahu anhu biha khati'ah. Tiada menimpa kepada seorang mukmin satu musibah, tak datang satu musibah yang menimpa kepada seorang mukmin ini dari sudut, dari duri ataupun lebih daripada itu, melainkan Allah akan menggugurkan dengan itu dosa-dosa dia. Ada musibah Allah, hikmahnya apa dia? Allah nak gugurkan kita ni, kafarahkan kita ni. Kita ni kalau tak ada ujian, lupa ke Allah, senang aja, lupa Allah, sehat aja, lupa ke Allah, masjid tak nampak, lalu dah masjid, lalu je, mana masjid, tak perasan masjid, dah azan ni, numpang berak aja, la ilaha illallah, lepas berak balik, rumah tak ada air, numpang kat bilik air masjid, orang azan saja balik, toya aja muka dia, tak rasa. Tapi bila sakit baru teringat, ujian datang, Allah datangkan sakit kepada kita. Allah, kenapa dia demam? Allah baru ingat Allah. Duit sawit turun, Allah turun pula, Allah baru ingat Allah. Duit sawit naik, ingat Allah tak? Tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah datangkan ujian. Sebuah kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak silap saya namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni dia menziarahi bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat yang sedang sakit. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah yang akan berlaku kepada sahabat ni yang ditimpakan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kesakitan, bagaimana keadaannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Musibah yang kena kepada dia, sakit yang ditimpa kepada dia adalah satu kafarah dosa bagi sahabat tersebut. Maka Ubay bin Ka'ab pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, aku pun nakkan kafarah dosa daripada perbuatan aku ni. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala nak dapatkan apa? Kafarah. Maka Allah makbulkan doanya. Allah makbulkan dan Allah bagikan dia penyakit apa? Demam. Badannya panas saja badannya. Disebutkan sehinggalah dia meninggal dunia, badannya dikatakan sentiasa panas saja. Ini sebagai kafarah. Minta dengan Allah. Kalau kita ni agaknya dengan dosanya tu, bukan panas lagi tu, botak kepala kita, nak tahu apa, banyak dosanya, masih muda-muda dulu, masih ni banyak sangat kesalahannya, semahyangnya banyak yang tinggal, orang suruh semayang, kita tak nak semayang. Orang suruh bayar zakat, kita tak nak bayar zakat. Orang suruh puasa, kita tak nak puasa. Itu kena tengok tu, kita dah bayar ke belum, dah ganti ke belum, yang kita dah pernah tinggal dulu degil, sekarang baru kita jadi apa? Beringat, kena gantikan tu. Jangan kita tak ganti. Hari ni Allah datang ke kita satu ujian apa? Kena gaut, Allahu Akbar, dah kena gaut ni, datang masjid. Tapi dulu ada banyak tinggal lagi ni, perkara yang kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hutang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena apa? Kena laksanakan, minta taubat kepada Allah, kemudian kita gantikan apa yang kita tinggalkan. Semayang ni berapa tahun ganti? Berapa tahun tinggal? 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tak pernah semayang, ganti, qadakkan semayang kita.
Puasa kita tak pernah kita pernah kita tinggalkan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ganti puasa kita. Selain taubat, gantikan. Itu antara ibadat-ibadat yang kena apa? Yang kena kita gantikan. Sebuah kisah suka untuk saya kongsikan di sini mengenai satu ujian yang ditimpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika diceritakan oleh Abu Hurairah, ja'a rajulun ilan nabi. Maka satu hari ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi. Ketika itu Nabi di dalam masjid, datang kepada Nabi, maka dia tengok Nabi wa huwa mustalqin. Nabi ketika itu sedang sakit, sedang baring, bukan sakit, sedang baring. Orang dulu kalau baring maksudnya di dalam keadaan tak selesa. Faqala min ayyi syai'in tashtaki, apa yang telah berlaku kepada engkau ya Rasulullah? Orang dulu kalau baring dia tak, maksudnya dia dalam keadaan tak selesa, macam sakit ke apa ni yang kena ni, orang dulu. Tapi kalau orang kita kalau baring tu maksudnya dia memang selesa lah tu. Dia tak selesa dia berjalan, kena apa, kena kejar dia orang, berlari ke sana. Kalau tak dia tidur je kerja dia, betul tak? Itu orang kita zaman sekarang. Tapi orang dulu bila dia dah tak sakit, dah tak larat, time tu lah dia baring je. Ayah kenapa ni ya? Ayah demam. Kenapa ni ya? Sakit urat, betul tak? Tolong urutkan. Kalau tak ada kat rumah, tak ada dia. Nyawit kejap mancing, kejap mancah, kejap ke sana. Orang dulu, orang sekarang lain. Baring risau pula kita, kenapa baring benar ni? Ya min ayyi syai'in tashtaki, apa yang kau sedang rasakan ni ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa dia? Qala al-khamsu, aku ni dalam keadaan al-ju'. Al-khamsu ni apa? Aku ni sedang lapar ni. Nabi lapar ni. Aku terbaring sebab aku lapar. Imam Zaid pernah terbaring kat masjid. Kenapa ni Pak Tan tanya? Lapar. Allahu akbar. Jarang dekat masjid lapar. Tak sempat lapar ada. Tak sempat lapar. Kejap-kejap tahlil, kejap-kejap tahlil. La ilaha illallah. Tahlil ayam penyet, tahlil ayam penyet. Tak sempat nak buat apa, ayam penyet aja masuk. Ini kalau tempat kita. Jadi zaman Nabi dalam keadaan lapar. Al-khamsu, aku lapar ni. Aku terbaring kenapa? Aku lapar. Maka lelaki yang tadi jumpa dengan Rasulullah SAW kata apa? Fabaqa rajulun. Nangis lelaki tadi. Nabi sebut aja aku ni sekarang sedang lapar, menangis dia. Kenapa nangis? Ini kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kekasih kita pun kita tak sanggup tengok dia lapar. Anak kita, ayah lapar, sanggup tak tengok dia lapar? Biar kita lapar. Yang penting dia dapat nen ke susu ni apa cukup jadi cukup. Ini kekasih Allah dalam keadaan lapar. Nangislah kita tadi. Fabaqa rajulun, menangis dia. Summa zahaba ya'man, tanpa buang-buang masa dia terus keluar daripada masjid Nabi, dia pergi cari apa? Cari upah. Summa zahaba ya'man, carilah upah, apa yang boleh dia dapat upah. Dia pun bukan orang senang juga ketika itu, cari upah. Maka fastaqa li rajulin dala'an kulla dalwin bitamratin, maka dia dapat satu kerja untuk mendapatkan upah mengangkat air. Mengangkat air kullu dalwin, setiap baldi yang diangkat tadi diupahkan dengan tamar, dengan biji kurma. Tolong angkat. Dulu tak ada paip macam rumah kita, buka aja gerik macam gitulah kat masjid kan. Buka paip bukan ambil wuduk pun, borak aja paip dah buka dah tu kerja borak aja. Tutup dulu membazir. Dulu tak ada. Air kena angkat, air kena angkut, ambil. Jadi dia ambil upah mengangkat air. Dengan upahnya dengan biji tamar. Selesai dia mendapatkan upah biji tamar tadi, Rasulullah SAW dalam keadaan lapar ni. Summa jaa ilan nabi, lelaki tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minat tamrin. Dia membawa dengan beberapa tamar yang dibawa tadi, kurma yang dia upah tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan banyak pun upahnya. Ini biji tamar bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Sayang dia kepada Rasulullah. Risau dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam keadaan
lapar tadi. Jadi maka dia bawa kepada Nabi. Faqala, maka Nabi pun kata, ma araka fa'alta haza illa wa anta tuhibbuni. Tidak aku rasakan, Nabi kata, engkau buat semua ni, kau sanggup ambil upah, angkat air, guna darwin tadi, guna apa tadi, semata-mata tadi, illa wa anta tuhibbuni, adakah kau buat semua tadi tu kerana sebab kau cintakan kepada aku? Nabi kata, maka orang tu kata apa? Qala wallahi inni liuhibbuka ya Rasulullah, memang aku buat tadi tu semata-mata sebab aku ini cintakan kepada engkau ya Rasulullah. Sanggup korban? Ya, sebab aku sayang kepada engkau ya Rasulullah. Ini laki tadi. Maka apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada laki tadi, Nabi kata, qala in kunta sadiqan, kalau betul engkau cintakan kepada aku, fa'idda lil bala, bersedia untuk menerima bala. Nabi tu jawab itu, sediakan diri engkau lil bala, dengan ujian Allah. Sediakan diri tu dengan ujian. Hari ni tongkat satu, sedia macam mana? Tongkat ni dua pula. La ilaha illallah, lagi teruk. Macam gitu contoh aja. Fa'idda lil bala jilbaban fallahi dal bala'u asra'u ila may yuhibbuni. Wallahi, sesungguhnya bala itu akan lebih cepat datangnya kepada orang yang cinta kepada aku. Orang yang atas jalan agama, lagi cepat datangnya ujian. Kita nak buat benda baik bukan senang. Ada aja ujian Allah Subhanahu Wa Taala, datang je ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi kata apa? Sedia, siap sedia. Sebab kau cintakan kepada aku, maka ujian Allah Subhanahu Wa Taala akan datang kepada kamu. Maka disebutkan di sini, di hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menolak 4 alasan bagi 4 golongan. Ni nak cerita pasal ujian ni. Tadi kita cerita pasal ujian para nabi. Macam mana nabi dalam keadaan lapar, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak tengok macam mana orang yang diuji ni, adakah mereka ni tetap bersyukur, tetap bersabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni ada 2 jenis. Pertama, ujian dengan musibah, untuk kita bersabar. Keduanya ujian berbentuk nikmat, sama ada kita bersyukur ataupun tidak. Maka disebut di sini, pada hari kiamat nanti ada 4 golongan yang Allah tak akan terima alasannya. Dia akan kata terima alasannya dengan 4 contoh. Yang pertama, Allah akan menolak alasan bagi orang-orang yang kaya. Orang yang kaya, dia mengatakan apa dia? Dengan sebab kekayaan yang dia ada, akhirnya dia sibuk dan tidak dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Allah, aku sibuk ni dengan kekayaan aku. Aku tak sempat nak beribadat kepadamu ya Allah. Maka Allah kata apa dia? Nabi Sulaiman lebih kaya daripada kamu. Tapi dengan sebab kekayaan Nabi Sulaiman, dia tetap juga beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kaya kita macam mana je? Kaya kita hutang kereta 9 tahun. Action tak tu. Hutang apa? Motor 3-4 tahun. Itu pun action. Nabi Sulaiman lebih kaya daripada kita. Tetapi dengan kekayaan yang dia terima, tidak ada sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berzakat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap berpuasa, yang paling banyak berpuasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Allah berikan nikmat yang sedikit, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua dia, golongan siapa yang akan ditolak alasannya? Golongan hamba. Hamba akan berkata apa dia? Saya tak boleh beribadat kepadamu ya Allah kerana aku tidak dapatkan kebebasan. Macam mana aku ni seorang hamba, tak ada kebebasan, macam mana nak beribadat kepada engkau ya Allah? Maka Allah akan menjawab apa dia? Nabi Yusuf juga seorang hamba, tapi dengan sebab dia kehambaan dia, Nabi Yusuf, dia tetap beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak lupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hari ini belum sampai tahap hamba, baru kerja, baru kerja dah tak semayang. Berapa ramai orang ini kerja tak semayang, tak?
Pergi kat kilang-kilang tu, tanya. Semayang Jumaat aja kita tanya. Dah berapa kali tak semayang Jumaat? Tanya anak-anak kita. Tanya saudara mara kita. Jangan tanya 5 waktu tu. 5 waktu tu dah takut banyak sangat kiraannya. Sampai tak terkira ni Imam Zaid. Dah berapa kali tak semayang Jumaat? Rasa-rasa ni dah 3 bulan tak semayang Jumaat. Allahu Akbar. Siapa nak tanggung tu? Sebab tu kena jaga-jaga. Kita rasa kita sibuk. Rupanya dengan kesibukan kita ni, kita lupakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lupa yang bagi rezeki tu siapa? Allah. Yang bagikan apa dia? Kemewahan siapa? Allah. Tetapi kita tak bersyukur, kita tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datangkan pula orang yang miskin. Orang miskin akan mengatakan di kiamat nanti apa dia? Kami tak dapat beribadat kepadamu ya Allah. Kenapa? Kerana kami ini diuji dengan kemiskinan. Macam mana kami nak beribadat ya Allah? Dalam keadaan kami miskin, susah untuk kami apa? Untuk kami beribadat kepadamu ya Allah. Maka Allah tolak alasan mereka. Allah menyebutkan apa dia? Nabi Isa alaihissalam juga miskin. Tetapi dengan tahap kemiskinannya, dia tetap juga beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita miskin, belum lagi sampai tahap miskin betul. Ada ikasih pula tu. Ada macam-macam. Kalau miskin macam-macam bantuan lagi ni. Ada JKM, tak sempat miskin kadang-kadang. Baru nak miskin dah dapat bantuan, kaya balik, senang balik. Minggu depan miskin balik, bagi bantuan pula. La ilaha illallah. Tak sempat miskin kita ni. Masjid bagi, itu bagi, ini bagi, belum sampai lagi. Tapi kalau kat sini dia banyak miskin ni, miskin apa? Miskin Bandung. Duduk kat tempat-tempat lain namanya miskin kampung. Duduk kampung miskin. Tapi kampung sekarang dah tak miskin dah. Yang miskin dekat Bandung. Walaupun gajinya 2,000, gajinya 1,000, 1,500, tapi dengan keadaan hidup kat Bandung miskin jadinya. Sewa rumah 1,000. Kulai ni cerita, jangan ceritalah. Sewa rumah apa? 1,000. Saya daripada keluar dulu nak pindah ke Kulai ni. Cari rumah sewa, taubat. Taubat mah, cari rumah sewa. Mahal benar. Dekat keluar dulu duduk 400. Pindah Kulai 1,000. Tak balik modal kita. Allahu Akbar. Belum cerita susu lagi, belum cerita itu lagi. Belum lagi. Dah dikira apa? Miskin Bandornya. Ustaz pun miskin juga. Bukan dikira. Balik kampung kereta je besar. Boom. Orang kampung, action tu. Padahal hutang tu, cukup bulan ngam-ngam aja gajinya 5,000 contohnya. Ngam-ngam tu 5,000. Miskin maksudnya. Gaji 5,000, belanja 5,000. Miskin namanya. Gaji 10,000, belanja sebulan 10,000. Miskin namanya. Gaji 20,000, belanja 20,000 juga. Miskin namanya je. Ngam-ngam. Kalau gaji 20,000, belanja 25,000, fakir miskin. La ilaha illallah. Bawa kereta action anak aku kaya. Rupa-rupanya kira-kira fakir miskin rupanya. La ilaha illallah. Maknya dekat kampung gajinya nawih berapa? 500 tapi gunanya berapa? RM20 sebulan. La ilaha illallah. Kaya jangan masukkan asnaf ini pantang janda. Janda hantar jadi asnaf. Ada hantar janda hantar. Padahal kaya. Kadang-kadang janda pun pening kepala. Saya tak nak ni, tak nak so apa? Ada lagi hasilnya yang dulu pun tak makan lagi pantang janda orang kita janda hantar tok janda hantar tok suka nampak janda Allahu Akbar. La ilaha illallah. Risau orang kenapa tok kerja datang rumah je tok Assalamualaikum ada bantuan esok datang lagi mentang-mentang janda Allahu Akbar. Cuba tak janda tak ketuk pula pintu tu. Jadi itu dia golongan yang ketiga. Golongan yang keempat yang Allah tolak dia punya alasan siapa dia adalah golongan orang-orang yang sakit. Orang yang sakit. Maka orang yang sakit akan berkata, ya Allah Tuhanku, dengan penyakit yang aku terima ini, yang aku dapat ini menghalang aku untuk beribadat.
Maka Allah tolak alasan mereka. Dan Allah mengatakan apa dia? Nabi Ayub juga ditimpa dengan penyakit. Tetapi dengan penyakit yang Allah berikan kepada Nabi Ayub tetap juga beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini macam mana ibadat kita? Hari ini kita sihat. Kita tengok orang-orang yang sakit. Kita pergi cuba bawa jatuh puasa masjid, pergi rombongan, pergi mana? Pergi hospital Kulai. Ini rombongan pergi Cameroon, rombongan Cameroon setahun 2 kali Cameroon aja la ilaha illallah pergi kat tempat lain pula. Mana? Hospital untuk apa ni belajar ke hospital ni? Tengok macam mana sembahyang orang sakit. Boleh tak? Belajar. Waktu sihat ni kena belajar. Nanti dah sakit, dah tak boleh nak belajar lagi. Aduh, Allahu Akbar. Dah tak sempat nak belajar lagi. Waktu sihat ni belajar. Tangannya patah ustaz, macam mana ni nak semayang, macam mana nak semayang? Alah senang aja. Tanya kawan dia, tak payah semayang. Allahu Akbar. Tanya kawan 2 kali 5 je. Tangan aku patah ni, macam mana nak semayang ni? Senang aja. Kita dengar senang aja tu dah senang hatinya. Macam mana? Tak payah semayang. Ini nak jamak kasar ni macam mana ni? Ini tak payah jamak takyah terus. Kita kena puas mikir macam mana nak semayang. Jamak takyah terus. Pergi jalan tak salah, tapi semayang kena jaga. Itu kita ni. Pergi Kuala Lumpur, nak pergi ke Langkawi, nak pergi ke Terengganu, nak pergi ke Mesing, salah tak tengok jalan-jalan? Tak salah. Cuti sekolah ni pergi jalan sana. Yang salah ni tak semayang. Jalan je. Yang jadi masalahnya siapa? Maknya kat belakang. Bawa maknya jalan, anaknya bawa kereta. Maknya dah risau, bila anak aku nak berhenti semayang ni, bila nak berhenti semayang, anaknya toya je muka. Sikit lagi mak. La ilaha illallah. Orang tu dah takut dah. Aku ni kalau sampai ajal ni, habislah. Orang tu kita ni, bawa mak kita jalan ni, jagalah adabnya, bawa dia pergi masjid. Ini singgah atas mana-mana je. Kedai kopi berhentinya, kedai karaoke dia berhentinya. La ilaha illallah. Azan dulu lah.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita sambung sikit aja lagi, InsyaAllah boleh Kita akan kongsikan secara ringkas berkaitan dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Satu ketika diceritakan oleh Abu Hurairah, inni kuntu la'atamiluhi kabdi alal ard minal jum. Satu ketika Abu Hurairah ni dia dalam keadaan lapar yang teramat sangat. Sahabat Nabi dalam keadaan lapar. Kita pun sempat lapar lagi, tapi sahabat Nabi diuji dalam keadaan lapar. Rasulullah SAW diuji dalam keadaan lapar. Jadi ketika ni dia keadaan lapar, maka dia kata apa dia? Wa inni kuntu ashuddul hajarin ala batni minal ju. Kadang-kadang dia kata aku ni dalam keadaan lapar sehingga kan aku letakkan batu-batu dekat perut aku ni. Supaya aku nak tahan lapar tu. Tok pernah tu letak batu tu, kita jangan apa semua makan ke tak? Tak sampai macam itu. Nak kata nak tahan lapar tu, sampai letak batu gitu. Maka ikhtiarnya Abu Hurairah ni diceritakan apa dia, sehingga kan pernah pada suatu ketika waqa'atu yauman ala tariqihim, aku duduk dekat tepi jalan yang ramai orang lalu, aku duduk dekat situ. Allazi yakhrujuna minhu, tiba-tiba keluar Sayyidina siapa? Famarra Abu Bakrin. Ketika mana aku sedang duduk dekat tepi jalan ni dengan lapar ni, orang tak tahu kita lapar. Tok lapar tu, saya tak tahu tok lapar dah makan ke belum. Haji dah tahu lapar tak tahu. Lapar ni benda dalaman. Jadi Abu Bakar duduk dekat tepi tu, maka lalulah Sayyidina Abu Bakar. Fasa'altuhu an ayatin min kitabillah. Maka ketika dia nampak Abu Bakar lalu dekat tepi jalan tu, dia pun bertanya satu ayat, seolah-olah nak menanyakan satu mengenai ayat Quran. Macam mana ayat ni, macam mana hukum ini. Padahal dia kata apa dia? Ma'asa'atu, aku sebenarnya tak nak tanya pun. Hajatnya bukan aku nak tanya. Hajat ni sebenarnya kenapa? Kerana illa liyastadbirani likai yazhab bi, supaya Abu Bakar ajak aku pergi rumah dia, ajak pergi pelawar pergi rumah. Mudah-mudahan dekat rumah dia ni adalah minum-minum tu, mana tahu tu ada buat cekodok hujan-hujan ni, buat lemping cecah sardin ke, dapatlah kita numpang sekaki, mudah-mudahan gitu. Tetapi apa dia ajak aku ke rumah aku, ila manzilihi famarra walam yaf'al, tetapi tidak berlaku. Sayyidina Abu Bakar bila ditanya mengenai ayat Quran tu, Sayyidina Abu Bakar tahu, ingat dia nanya-nanya gitu, alif atas apa tu? Alif atas A. Ba bawah apa tu? Ba bawah B. Okey, selesai. Itu aja. Ingatkan nak ngajak pergi rumah tadi, ingatkan Pak Imam Zahid nak ajak pergi rumah, minum-minum ke. Rupanya tak ngajak, Maka dia famarra walam yaf'al, tak buat apa-apa, jalan aja Sayyidina Abu Bakar. Summa marrabi, maka dia tunggu lagi, lalu datang pula Sayyidina Umar. Sayyidina Umar datang, maka dia pun gunakan gaya yang tadi, menanyakan macam mana ni hukum ini, macam mana ayat ini bercerita. Maka Sayyidina Umar pun tak faham ketika itu, illa supaya diajak ke rumahnya, famarra walam yaf'al, tak buat apa-apa dan dia terus pergi. Maka selepas itu, maka lalulah summa marwan Nabi, maka selepas buat Sayyidina Umar lalu aja,
maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lalu depan Abu Hurairah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengata apa? Fatabassama hina rani. Nabi tengok wajah aku, Nabi terus senyum. Aku belum sempat tanya lagi. Tadi dah nanya, mudah-mudahan ajak pergi rumah ke, tapi tak dapat. Ni aku baru Nabi tengok wajah muka, Nabi dah tersenyum tengok Abu Hurairah. Wa arafa ma fi nafsi. Rupa-rupanya Rasulullah SAW dah tahu dah apa dalam hati Abu Hurairah. Tak payah cerita, dah tahu dah. Kasyaf macam orang kita kata apa tok ni rupa-rupanya nak ajak kita minum teh jap lagi itu niatnya. Dah tahu dah tersenyum dah tahu dah. Maka Nabi kata, ya Abu Hurairah, qutul labbaika ya Rasulullah, alhaqu bi wa madha wa taba'tuhu. Jom ikut aku pergi rumah aku. Naik ajak. Alhamdulillah, ini yang kita nak ni mudah-mudahan ada cengkodok ke lempeng ni. Ajak pergi rumah Nabi. Sampai rumah Nabi, Abu Hurairah kata apa? Fadakhaltu, ketika masa aku masuk rumah Nabi tu, aku nampak fawajitu labanan fil qadah. Aku ternampak ada susu satu bekas. Wah, ini memang langkah kanan ni Sampai rumah tengok ada pula lempeng. Wah, ini langkah kanan. Tengok lapar dah tu hujan pula tu. Wah, luar biasa ni kau dapat ni Jadi dia kata, ada. Aku masuk, aku nampak ada sebekas susu. Maka Rasulullah SAW tanya kepada isterinya, min aina haza? Susu ni siapa punya? Daripada dapat? Maka isterinya mengatakan apa? Susu ini ada orang hadiahkan kepada kau ya Rasulullah. Ya Rasulullah ada orang hadiahkan. Tadi ada fulan dengan fulanah datang, dia bawa susu ni, dia hadiahkan kepada kamu. Maka susu yang dihadiahkan. Maka ketika itu apa yang Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah? Qala alhaqu bi ahli suffah wa du'uhum ilayya. Wahai Abu Hurairah, sekarang ni kau pergi balik ke masjid Nabi tadi, kau panggil semua ahli sufah yang ada kat sana. Masjid Nabi ni di tempat tinggal ahli sufah. Jemaah tinggal, orang yang susah-susah duduk kat Nabi. Jadi dia tunggu kalau ada bantuan ke, dia bagi masjid sufah bagi. Dekat masjid sufah tu orang ahli sufah ni akan bagi. Kau pergi panggil orang dekat masjid tu semua, datang sini, kita makan sama-sama. Maka Abu Hurairah kata, ini adalah satu perintah yang amat berat bagi aku. Dia dalam keadaan lapar, dah teringin nak makan susu tadi, dia pergi ajak pula orang satu masjid. Rumah kita ada seekor je ayam. Tok pula suruh ajak satu masjid ni pergi rumah tok. Agak-agak saya terasa apa tok? Memang tak dapat aku tengok muka Pak hitam habis. Ini makan bukan calang-calang. Tengok muka Imam Zahid, tengok badan pun dah tahu habis. Habis kita kata habis. Jadi orang ni berat ni, ini berat ni, tapi kena taat perintah Allah, maka perintah Rasul. Maka dia pergi ke ahli sufah, datang panggil semua sekali, datang kepada Rasulullah. Maka Nabi ambil bekas susu tadi, Nabi bagi kepada Abu Hurairah. Maka ambil semua, bagikan pada mereka ni. Maka mereka pun minumlah susu tadi, minum satu sampailah mereka puas. Maka akhir sekali Nabi kata apa dia? Fabaqaitu, sekarang hari ni tinggal kita berdua je. Semua dah selesai ni. Tinggal kita berdua je. Engkau minum dulu. Duduk dan juga minum. Maka Abu Hurairah pun minum. Lepas dia minum, Nabi bagi lagi. Famaza yaqul isyrab washrab. Minum lagi. Minum lagi. Kita gitu kan, kalau orang datang rumah kita, minum lagi. Dia power lagi minum. Sampailah Abu Hurairah mengatakan, aku dah teramat-amat kenyang ketika itu. Dah tak boleh masuk lagi. Maka dibagikan kepada Rasulullah SAW. Maka bagi kepada Rasulullah SAW, Nabi kata apa? Alhamdulillah wa fasyaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam sallamal fadla. Nabi ambil air susu tadi, maka Nabi baru minum. Nabi yang terakhir sekali. Ini nak katakan apa dia? Ini khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hanya sebekas saja tu, tapi satu masjid boleh minum. Abu Hurairah yang takut tadi nak habis tadi pun kekenyangan minum, dan Nabi pun sempat juga minum. Agak-agaknya kalau rumah kita itu kalau buat gitu Pak Hitam boleh tak Pak Hitam? Jemputkan Imam Zahid, jemput ke orang masjid tu Pak Hitam masak apa ni?
adalah daging sekilo bukan daging sekilo periuk-periuk pun habis orang balik tak cukup ini khususiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu kita semakin kita dekat kepada jalan Allah Allah akan bantu kita. Apa yang kita bila kita jauh daripada Allah Allah akan jauh daripada kita jadi sebab itu kita banyak-banyakkan ibadat kita, banyak ujian yang Allah bagi kita, banyakkan kita sabar dan bersyukur, dan kita memperbanyakkan ibadat, mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita buat ini, Allah bagikan juga kebaikan di akhirat nanti. Dengan sikap sabar kita hari ini, sikap bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan memberikan kemudahan juga dan keredaannya, kerahmatannya di akhirat nanti. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini dulu perkongsian kita pada hari ini berkaitan dengan sikap ujian, bala dan juga musibah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat manfaat. Kalau ada salah dan silap saya minta ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'al lam tanqal min ma yanfa'una rabbana atina ma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.